Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Mardia binti Ahmad Badarudin bernombor Mesri A169412. Tajuk artikel saya adalah Sarah dalam Al-Quran Singgulan Awal dan nama penyedia saya adalah Dr. Ahmad Fakhrul Razi bin Muhammad Sabidi. Okey, abstrak. Tujuan Al-Quran memaparkan pelbagai kisah adalah supaya umatnya mengambil pengajaran dan dijadikan panduan agar tidak mengulangi sejarah yang lalu. Al-Quran menceritakan pelbagai kisah kepada kita, sama ada kisah para nabi, kisah umat terdahulu maupun kisah perempuan. Salah satu kisah perempuan yang diceritakan di dalam Al-Quran ialah kisah Sarah. Sarah dikenali sebagai isteri pertama Nabi Ibrahim AS. Namun, Sarah kurang mendapat perhatian kerana pengkaji lain lebih tertarik untuk mengkaji sirah isteri kedua Nabi Ibrahim, iaitu Hajar. Objektif kajian ini ialah meneliti latar belakang Sarah dan sirahnya di dalam Al-Quran berdasarkan tafsir Al-Azhar. Kajian ini bersifat kualitatif, maka metod penyelidikan kepustakaan adalah kaedah yang sesuai dan seterusnya analisa data. Hasil kajian mendapati kisah Sarah diceritakan di dalam Al-Quran pada 3 surah yang berbeza, iaitu surah Hud, surah Hijr dan surah Az-Zariyat. Kisah ini wajar untuk mendapat perhatian yang seimbang seperti perbincangan yang berlaku terhadap Hajar. Tafsir Al-Azhar karya Prof. Dr. Hamka menggunakan pendekatan tafsir ilmi. Hamka mengetengahkan teks ayat Al-Quran dengan maknanya untuk membantu pembaca lebih memahami maksud dan kandungan sesebuah ayat. Kajian ini akan meneliti kisah Sarah dalam Al-Quran berdasarkan tafsir Al-Azhar. Seterusnya, pengenalan. Pengenalan kisah-kisah dalam Al-Quran telah mendapat perhatian khusus oleh para pentafsir dengan meletakkannya sebagai salah satu cabang ulum Al-Quran, iaitu Qasas Al-Quran. So, dalam pengenalan akan dibawakan beberapa definisi oleh pengkaji dan juga Al-Quran. Antara definisi yang dibawakan oleh Al-Quran adalah sebagaimana surah Al-Kahfi ayat 64, iaitu yang bermaksud Nabi Musa berkata, itulah yang kita kehendaki. Mereka pun balik semula ke situ dengan menurut jejak mereka. So, jejak mereka itu adalah definisi kepada kisah. Tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk dijadikan panduan umum bagi umat Islam. Sebagaimana Al-Quran sendiri membawakan definisi kisah sebagai panduan, Al-Quran juga memaparkan beberapa kisah untuk kita teladani. Antaranya kisah Sarah, iaitu salah seorang isteri Nabi Ibrahim. Walaupun Sarah merupakan isteri pertama Nabi Ibrahim, namun Sarah kurang mendapat perhatian umum. Istimewanya Sarah ialah kerana Al-Quran memaparkan kisahnya dalam 3 surah yang berbeza. Oleh itu, penulisan ini akan membawakan Sarah dalam Al-Quran dengan meneliti tafsir Al-Azhar karya Prof. Dr. Hamka. Kisah ini wajar untuk mendapat perhatian yang seimbang seperti perbincangan yang berlaku terhadap Hajar. Okey, seterusnya sorotan literatur. Pekaji mengambil beberapa sorotan literatur di dalam kertas kerja, namun dalam slide pekaji memfokuskan kepada 2 sahaja. So, berdasarkan sorotan literatur di atas, jelaslah bahawa pekaji-pekaji lalu telah menyentuh sedikit sahaja mengenai Sarah. Kebanyakan sirah Sarah dikaitkan dengan Hajar. Sikap setengah pengkaji yang bertindak mengangkat Hajar dan mengkritik Sarah adalah satu tindakan yang tidak wajar kerana kedua-duanya adalah isteri Nabi yang mulia, iaitu Nabi Ibrahim AS. Jadi wajarlah kajian ini perlu ditulis supaya perbincangan Sarah layak mendapat tempat sama seperti perbincangan Hajar. Okay, seterusnya metodologi kajian. Metodologi kajian ini bersifat kualitatif. Dalam pengumpulan data, pengkaji menggunakan kaedah kepustakaan. Seterusnya, setelah data dikumpulkan, pengkaji mula menganalisis data tersebut. Okay, dapatan kajian dan perbincangan. Terdapat 2 dapatan perbincangan, iaitu latar belakang Siti Sarah dan Sarah dalam Al-Quran. Okay, latar belakang Sarah. Sarah Nabi Ibrahim yang pertama, isteri Nabi Ibrahim yang pertama, bernama Sarah binti Terah atau dikenali sebagai Siti Sarah. Nama sebenar Sarah ialah Sarah bin Haran bin Nahur bin Saruj bin Ra'ur bin Fali' menurut Muhandis Az-Zuhri.
Sarah merupakan anak perempuan Nabi daripada bapa saudara Ibrahim. Sarah juga merupakan orang pertama yang mengakui kenabian Ibrahim. Sarah juga merupakan seorang wanita yang cantik. Buktinya Raja Namrud yang zalim sangat menyukai Sarah. Sarah ialah wanita yang kaya raya. Buktinya dia memberikan seluruh hartanya seperti kambing dan tanah kepada Ibrahim untuk diuruskan dan dikembangkan. Sarah merupakan ibu kepada Ishak, iaitu seorang anak yang menurunkan keturunan Nabi di kalangan Bani Israel. Seterusnya Sarah meninggal pada usianya 127 tahun, yang mana pada ketika itu umur Ibrahim ialah 137 tahun, yang menunjukkan beza umur Sarah dan Nabi Ibrahim ialah 10 tahun. Okay, seterusnya adalah dapatan yang kedua, iaitu Sarah dalam Al-Quran. Pekaji yang menggunakan sepenuhnya kitab Tafsir Al-Azhar karya Prof. Dr. Hamka. Tafsir Al-Azhar menggunakan pendekatan tafsir ilmi. Tafsir Al-Azhar atau Tafsir Hamka ini mempunyai ciri-ciri yang khusus, iaitu mengetengahkan teks Al-Quran dengan maknanya, memaparkan penjelasan istilah-istilah agama yang menjadi bahagian-bahagian tertentu daripada teks, penambahan bahan-bahan lain sebagai sokongan untuk membantu pembaca lebih memahami maksud dan kandungan ayat tersebut. Jadi Sarah dalam Al-Quran ini ada diceritakan dalam 3 surah yang berbeza, iaitu surah Hud, surah Az-Zariyat dan surah Al-Hijr. Surah Hud, Al-Quran memaparkan sirah Sarah dalam surah Hud pada ayat 69 sehingga ayat 73. Dalam hasil surah Hud, sirah Sarah dalam Hud adalah untuk menceritakan perkhabaran yang dibawakan oleh malaikat bahawa mereka suami isteri akan dikurniakan seorang cahaya mata dan anak lelaki. Itu kemudian hari akan menurunkan keturunan yang besar. Sarah dikatakan telah berumur dan agak tua ketika utusan itu disampaikan kepadanya. So sirah Sarah dalam surah Hud, surah Az-Zariyat dan surah Hijr adalah memaparkan satu kisah yang sama, iaitu yang mana kisah Nabi Ibrahim dan Sarah didatangi beberapa orang tetamu, yang sebenarnya tetamu itu adalah para malaikat. Kemudian para malaikat itu mengkhabarkan berita gembira kepadanya tentang mereka yang akan dikurniakan seorang anak yang mana akan melahirkan keturunan Bani Israel, iaitu Ishak. Dan yang mengejutkan Ibrahim dan Sarah adalah mana mereka berdua adalah sudah tua, dan dikatakan Sarah adalah seorang yang mandul. Jadi Hamka menafsirkan ketiga-tiga kisah Sarah ini dalam surah Hud, surah Hijr dan surah Az-Zariyat. Dalam surah Hijr pula pada ayat yang ke-51 sehingga ayat ke-56. Okey. Surah mengisahkan Sarah dan Ibrahim didatangi tamu, para malaikat membawa khabar gembira kepada mereka berdua. Mereka akan dikurniakan seorang anak lelaki, Ishak, walhal mereka berdua sudah berumur dan agak tua. Hamka mentafsirkan bahawa Sarah juga seorang yang mandul. Okay, begitu juga dalam surah Az-Zariyat, Hamka menafsirkan sama seperti ayat-ayat yang sebelumnya. Maka kesimpulannya dan cadangan, selain Hajar dan Sarah, Sarah juga merupakan ibu kepada para Nabi. Pandangan pekaji sendiri, sejarah Hajar lebih menarik untuk dikaji adalah kerana Hajar melahirkan Ismail dan sejarah keturunan Ismail lah yang melahirkan Nabi kita yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW. Namun begitu, sejarah Sarah tidak kurang menariknya jika dikaji. Sirah Sarah ada direkodkan dalam Al-Quran pada 3 surah yang berbeza, sedangkan situasi surah itu adalah sama. Surah tersebut ialah surah Hud, surah Hijr dan surah Az-Zariyat. Dan di sini adalah terdapat beberapa cadangan pekaji, iaitu untuk pekaji lain, iaitu untuk meneliti apakah asbab Al-Quran menceritakan kisah Sarah secara berulang-ulang dan apakah hikmah yang boleh diambil daripada sirah Sarah di dalam ketiga-tiga surah tersebut. So, dan ini adalah rujukan saya, dan setakat itu saja dapat pembentangan video saya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.